Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ya, tuan-tuan. Ada yang dah masuk. Sekejap ya. Saya tengah cari saya punya arang. Kita ada arang untuk saya punya bakhur. Tuan-tuan tahu apa ini? Ini namanya bakhur. Ya, saya letak dekat office. Lepas tu dia ada, kita bakar arang tu. Arang tu, sekejap mana saya ada pengepit ni. Okey, nampak ni. Dia kena angkat ni, baru nampak ni. Nampak? Ni bekas dia. Dia panggil bekas bakhur. Alright? So ni dia punya arang. So kita letak sini. Alright? So settle. Okey. Rest. Sajalah nak share. Ini kita panggil wangian oat. Macam wangian atar macam tu. So dia akan memenuhi ruang bilik kita lah. So sekejap. Alamak mana saya punya lighter itulah. Punya penembak tu. Kalau ada penembak tu okey sikit. Ni boleh ni. Kena kita bakar arang tu. Bagi dia panas. So arang tu dah terbakar sikit. Lepas tu kita bubur ni. Dia punya oat lah. Alright. Lebih kurang lah teman-teman. Okay. So anyway. So asap-asap dah mula keluar tu dia akan memenuhi ruang kerja kita. Jadi it gives a very nice smell lah. Sambil kita buat kerja tu kan. So jadi bilik tu dia ada bau oat. Oat ni apa tuan-tuan Tahu tak oat ni apa? Oat ni kayu apa tu dia panggil tu? Gaharu. Kayu gaharu. So itulah sikit sebanyak saya punya facility ni. Ni ada lighter dia. Nampak ni. Tu. So bila saya tembak wang ni, dia punya arang ni, bagi dia betul panas kan. Bila dah betul panas, okey, dia dah merah tu, maksudnya arang tu dah ready. Dia dah membara. Okey. Sikit sebanyak lah Sikit sebanyak settle. Okey, lepas tu saya letak oat tu. Nampak asap pun naik. So sambil asap tu naik, sedap, very nice smell. Siapa pernah pergi umrah? Tuan-tuan pernah pergi umrah tak? Macam pergi Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan? So kan dia ada bau tu kan? Bau yang kita masuk-masuk tu rasa nyaman je, rasa tenang je. So inilah oat dia. Dia panggil oat Madinah. Betul lah, oat Al-Majlis. Nama oat ni, oat Al-Majlis. So bila oat Al-Majlis ni, so dibakar macam ni. So saya letaklah dekat tepi sambil saya buat kerja ni. Nampak? Jadi yalah. Dia jadi a very nice feeling lah, very nice smell. Kan kita perlukan semua tu kan untuk kita ada suasana kerja yang kondusif, yang selesa kan. Ni nampak tuan-tuan. Begitu. So jadi suasana bilik tu very nice smell. Alright. So okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's everybody doing? Is the live okay ke ni? Ke saya cakap seorang-seorang, tak ada orang dalam live ni? Tolong komen sikit tuan-tuan puan, just to make sure that everything is in order. Everything is okay, hopefully. Alright. Ke komen saya mana ni? Alright. Siapa ada ni? Siapa boleh komen sikit? Okay. My brother, Zek Zikri. Okay, Alhamdulillah. Thank you very much. Selamat pagi, Egg Louis. Yes, good morning to you, Egg Louis. Ramai, seronok lah dengan kawan pagi-pagi, very motivated, very energetic. Kata very excited for another day. Alhamdulillah. So kita start pagi tu dengan legendary start tuan-tuan. Kan, we are very excited, we are very energetic, we are very positive. Bangun-bangun kita mulakan dengan Alhamdulillah. Meaning that kita bersyukur, kita buka-buka mata, pegang-pegang badan, ada lagi 1 hari lagi.
Kan kita jadi macam alhamdulillah another day kan, untuk kita berpeluang, untuk kita mengambil apa sahaja ruang rezeki yang Allah telah sediakan di atas muka bumi ni dengan sedikit usaha kan, dengan sedikit usaha yang banyaknya keizinannya, sikit je kita usahakan tu dan menjadi satu rezeki yang baik untuk keluarga kita. Another day insya-Allah. Dan kita doakan kita survive lah sampai ke malamnya. Dan wallahu a'lam. Kenapa saya suka sebutkan begitu tuan-tuan puan? Because recently, siapa yang follow Facebook saya bercerita lah dengan penuh kesayuan kan. Penuh kesyahduan. Masa tu saya tak tahu, saya kat kampung masa tu. Kan baru ni kan masa kita boleh merentas negeri tu kan, kita balik kampung sebagainya kan. So masa tu kat kampung, a good friend of mine, my student lah, salah seorang student saya masa saya mengajar part time dekat kuis tu. Dia pun mesej saya, dia kata apa, Assalamualaikum sir. Ya, salam. Just to inform sir, one of sir punya best friend, Nur Qayyim, baru saja menghembuskan nafasnya terakhir semalam. Oh okay, very young lah kan, student kita kan, masa kita mengajar part time tu. So saya pun tanyalah what happened, kenapa dia pergi kan, macam mana dia boleh meninggal. So dia ceritalah malam dia meninggal dalam tidur sesak nafas. Dalam tidur sambil tengah-tengah tidur tu, yelah siapa nak perasan kan, walaupun wife kita kat sebelah, tapi belum tentu dia tahu apa berlaku semua kan. Mungkin Allah tak izinkan dia perasan apa semua. So pagi-pagi tengok dah meninggal. So it can happen to anyone tuan-tuan puan kan. So young ke, old ke, sihat ke, tak sihat ke, berpenyakit ke, tak berpenyakit ke kan. So it is something yang saying that life is very vulnerable lah, very fragile. Satu kehidupan ni kan, so satu kehidupan yang sangat-sangat nipis lah kan. Kita punya dinding dengan alam sana tu, that is waiting for us to go there. So it is something yang anytime, it can happen to anyone kan. Siapa-siapa pun boleh dipanggil. Kita tak tahu kerana apa, banyak rahsia besar kehidupan Allah sorokkan daripada kita, Allah sembunyikan daripada kita kan. Antaranya apa, rahsia jodoh kita, rahsia pekerjaan kita, rahsia rezeki kita, rahsia, banyaklah rahsia kan. Dan antara rahsia besarnya iaitu rahsia kematian kita kan. Siapa tahu tarikh kematiannya bila, namun Allah bagi ruang untuk kita buat pilihan setiap hari, untuk kita berusaha setiap hari. Usahalah apa yang terbaik di atas muka bumi yang sementara ni. So that kind of thinking lah kan. So jadikan pagi kita, bila kita berfikiran begitu tuan-tuan, bila kita dalam keadaan yang always in that cautious, dalam keadaan berhati-hati begitu, kita tahu that life ni tak adalah lama, dan life ni kalau dalam ayat Quran tu kata apa, hidup ni hanya sandiwara saja. Ada momen kita sedih, ada momen kita gembira, ada momen kita seronok, semua tu kan. Ada momen kita feeling very excited. So these are all sandiwara, satu perjalanan cerita yang sementara. So if we put it that way dalam kepala kita kan, so ini cara saya lah, so something yang kita boleh sharekan sama-sama kan. So kalau kita berfikiran begitu, jadi whatever it is, whatever happen, whatever we have to go through, kita jadi tenang. Because kita tahu itu sandiwara ceritanya. Contohlah kan, kadang-kadang kita ada kena lalui cabaran. Kadang-kadang kita kena jumpa orang, kita kena marah, kita sedih. Kadang-kadang orang kutuk kita dan sebagainya kan. So kita relax, fikir balik, tak ada apalah. It's just part of the scene. Ia hanya babak-babak dalam kisah kehidupan kita ni. Dia bukan something yang selamanya. Kan? So bila berfikiran begitu, then you'll be okay lah. Lagi-lagi especially kalau siapa yang bersama dan sama macam saya, iaitu businessman. Oh lagilah macam-macam sandiwara yang kita kena lalukan. At the end of the day, so what is your choice? You wanna be sad with the story, ataupun you memilih untuk okay, it's just another story for the day, then relax. Macam itulah. Alright. So somehow itu benda-benda penting lah, bagaimana cara kita berfikir dalam kehidupan ini kan. So antaranya lagi iaitu tuan-tuan puan, when we look at it that way, so kita akan bagi tahu diri yang kita tak banyak masa. Kan kita bagi tahu diri, masa tak banyak ni. Saya tengok dekat anak murid saya yang meninggal tu, Nur Qayyim tu, very nice boy, very very nice boy. Penuh hormat lah, walaupun dah lama dah graduate, dah tak belajar dengan saya. Kadang-kadang dia ada jugalah message call saya nak tanya pasal investment, nak tanya pasal rumah, pasal bank, lawyer dan sebagainya kan. Very very respectful boy lah. So bila tahu dia meninggal tu sangat terkesan lah pada saya kan. So it is something yang Masya Allah, vulnerable-nya hidup kita ni kan. Kita cuba untuk bertahan selama mana yang kita boleh. Tapi kalau daun nama kita dah sampai, then who are we to stop that kind of faith kan. So Alhamdulillah, so meletakkan tuan-tuan, kita tak banyak masa lah. Tak banyak masa untuk buat benda yang tak elok kan. Tak banyak masa untuk bercakap benda yang tak elok. Tak banyak masa untuk
nak bersedih-sedih, nak memikirkan orang lain yang kata kat kita ke apa semua ke, jadi tak banyak masa lah. Because kalau kita berfikiran begitu, dia akan telan kita punya peluang masa. Setengah hari menong kan, setengah hari menong je. Kau apa hal ni? Entahlah, aku sedih lah dia kata aku ni. Bukan kata salah pun, as human being adalah perasaan tu kan. Tapi kita dah habiskan separuh hari untuk melayan benda yang tak produktif begitu. So masa kita dah tak banyak. Begitulah So that's how I was saya train kepala saya untuk terus excited dalam live kan. Contohnya kan saya cuba untuk disiplinkan setiap hari before saya mula bekerja. Katalah ni kan dah ada depan komputer dah ni. Ingat nak buat live kat luar juga tuan-tuan, tapi kejap lagi pasal dalam 9.45 saya dah kena masuk satu training kan. Saya kena deliver training dalam Zoom, so saya kena ready terus lah. Tapi at least 30 minit sebelum tu bolehlah kita buat sharing something. Alright, so saya nak raikan sikit ni. Waalaikumsalam Johan. Okay, Khairul Amin. Okay, morning ya, morning. Morning Tuan Khairul. Assalamualaikum. Alright, salam dari Permatan Pauh, my brother. Abangga kita ya, Tuan Firdaus. And then waalaikumsalam Tuan Adib ya. How are you doing Tuan Adib? Everybody okay? Dan Tuan Tumiran, okey Tuan Tumiran, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau boleh tuan-tuan puan tulislah something, sama-sama kita mengucapkan salam sejahtera, sama-sama kita mendoakan, saling mendoakan. Kita tak tahu tuan-tuan puan kan, potensi kejayaan kita tu datang daripada mana. Okeylah kita katakan atas kebijaksanaan dengan usaha kita. Tapi rupanya puzzle besarnya tu datang daripada doa orang lain. Kan kita tak tahu. Kadang-kadang semua orang pun usaha macam kita juga. Orang pun ada IQ yang sama macam kita juga. Tapi kenapa kadar kejayaan tu berbeza-beza? Kenapa dia tu lebih berjaya? Kenapa dia ni sedangkan aku masuk kelas yang sama? Sedangkan apa dia buat aku buat juga kan? Macam itulah kita katakan. Kenapa tak sama dia punya hasil? So dekat situlah antara puzzle besar yang contribute kepada, yang menyumbang kepada kejayaan kita, iaitu satu benda yang kita tak tahu dan kita tak perasan, iaitu doa-doa orang kepada kita. Ini satu motivation saya lah juga kan. Saya lihat tok guru saya salah seorang tok guru saya, because life kita ni kena ada mentor, kena ada cikgu yang sentiasa kita boleh refer tu kan. So dia memang kuat bersedekah tuan-tuan. Dia punya semangat memberi tu, dia punya kesungguhan memberi tu memang out of the context lah of the world. Kita jadi macam, Tuan Haji tak penat ke? Tuan Haji ni duk semangat bagi. Kadang-kadang tu kalau musim Raya Haji tu dia hantar 10 ekor lembu dekat Cambodia kan. Satu perkampungan Islam kat sana. So dia kata hantar 10 ekor man satu kampung boleh makan. Abang tak kan? So saya pun ingin tahulah rahsia prinsip ini. Kan? Kita tahu sedekah tu power. Kita tahu sedekah ni menaikkan metabolism kita kerana kita tengok orang lain happy. Kita tengok orang lain tu tersenyum, kita bagi RM5 dia senyum, kita pun senyum. Tak pernah lagi lah kita bagi sedekah, kita akan mula bertumbuk dengan dia kan. Oh, kau sedekah, fine. Kita pun fight dengan dia kan. Tak adalah macam tu. So kita tahu. So saya pun tanyalah Tuan Haji, apa yang membuatkan tenaga dan inspirasi Tuan Haji memberi yang sangat-sangat hebat ini kan. So dia kata, this is very interesting tau, yang boleh menjadi inspiration pada tuan-tuan. So dia kata apa? So dia bila kita bersedekah ni kan, bila kita memberi kan, so kita dekat orang yang kita beri tu, dia ada satu senjata besar yang tak ada kat kita. Sampai bila pun tak ada kat kita. Oh, senjata apa tu Tuan Haji? Iaitu doa dia. Doa seorang mukmin kepada mukmin yang lain, kebaikan pada mukmin yang lain tu statusnya makbul. So dia kata kita tak tahu kita bagi tu bagi je lah, tak payah tunggu dia nak ucap terima kasih ke, nak cium tangan kita ke apa semua, tak perlu kan. Diam-diam dalam hati dia kita tak tahu, ya Allah murahkanlah rezeki orang yang bagi daging 1 kilogram ni kan, contoh macam tu lah kan. So kita tak tahu itulah yang menjadikan Allah bagi kesihatan kat kita, Allah bagi peluang kita jumpa orang yang hebat-hebat lagi. Kita tak tahu. Abang tak? So jadi macam nice lah. Tuan-tuan puan rasa inspired tak? Cerita tu kan. So that's why lah saya cubalah pada kadaran saya tu untuk cuba buat kebaikan. So sampailah ke peringkat begitu kan. So kita kena tengok ikon-ikon yang the living legends. Orang-orang ni hidup. Maksudnya orang-orang yang memberi sumbangan sampai 10 ekor lembu, yang something yang waktu nak dekat cuti sekolah. Kalau musim cuti sekolah nak dekat sekolah tu, dia bagi sumbangan sampai dia panggil semua anak yatim pergi ke Jaya Jasko, Aeon kan, Aeon. Pergi beli baju sekolah semua, dia bayar senyap-senyap. Anak yatim ni tak tahu-tahu pun siapa yang bayarkan apa semua. Tapi dia kata tak penting. Siapa tahu tu tak penting. Alright, so dekat situlah yang menjadikan orang sentiasa doakan kita. Dia ibaratkan macam ni tuan-tuan. Last kali sebelum kita cerita pasal 6 rahsia Warren Buffett tu kan.
So dia katakan ibarat macam ni Man, kita ni ibaratkan macam ada anak yatim yang mendoakan kita untuk bangun setiap pagi. Macam tu lah. Dia kata apa kan, dia kata macam pakcik bangunlah pakcik, saya nak makan ni. Macam tu lah kan, dia ibaratkan macam ada dekat bucu katil kita kan. Mengejutkan kita. Pasal why? Dengan kita bangun setiap hari tu Man, ramai orang berpeluang ada kehidupan. Tuan-tuan puan feel tak? Saya cubalah untuk sampaikan darjat. Because saya feel tu mendalam nasihat dia tu. Dia kata, Man, kita ada peluang untuk buat bisnes. Kan? Ramai orang nak buat bisnes juga. Tapi Allah tak bagi peluang tu. Ramai orang nak jadi peronih hartanah. Ramai orang nak ada pelaburan macam kita boleh buat. Kita boleh buat duit, boleh bina kekayaan. So why not kan? So why not dengan kekayaan tersebut kita banyakkan memberi. So menjadikan, ibaratkan kita punya kehidupan ni setiap hari kita bangun, kita berusaha tu, ramai orang boleh hidup. Gitu. Dia jadi macam whoosh. Ini satu kekuatan yang luar biasa ni. So yang menjadikan at the end of the day kita jadi selalu happy, kita relax, ada cabaran kan. So kita buat apa-apa, 9 tak jadi, 1 yang jadi, alhamdulillah. Why? Kita cuba, kita dah buat apa yang patut. At the end of the day, it's not us to decide. Bukan kita untuk buat apa-apa keputusan kan. Maksudnya keputusan menjadi itu bukanlah. Kerana semuanya berbalik kepada akidah kita, iaitu diizinkan olehnya. Alright? Okay, let's go tuan-tuan. Kita punya sharing hari ni, iaitu kita nak belajar tentang 6 rahsia nasihat daripada seorang bilioner terkenal. Kan kita nak tengok orang berjaya ni, kita nak berjaya juga seperti ada orang kan, maksudnya kita nak berjaya. Kita nak upgrade diri, kita nak naik taraf kehidupan kita. So kita kena tengoklah satu living example. So apa yang saya tuan-tuan puan personally saya suka tengok dua sudut. Apabila saya marking bila saya benchmarking seorang yang berjaya, yang saya idolkan pencapaian dia, kan contoh kan, saya tengok seorang tu, saya suka dengan apa dia buat dan saya nampak kejayaannya dan saya nak sampai ke darjat pencapaian sebegitu. So bila saya benchmarking dengan seseorang lah, siapa-siapa ramai tuan-tuan puan, saya akan kaji dua sudut. Okay, saya ulang balik Saya akan kaji dua sudut. Tuan-tuan puan pun, siapa-siapa yang tuan-tuan puan ingin, ini bagi yang ingin yang ingin naikkan taraf kehidupan, yang nak ada kehidupan yang lebih baik. Sekarang baik je pun, sekarang ni kehidupan semua bahagia je pun, everybody okay je. Cumanya nak ambil peluang dalam satu kehidupan ni, rasa macam nak lebih baik kan, rasa macam nak kata apa, taraf yang lebih baik daripada sekarang kan. Sekarang baik tapi nak jadi lebih baik. Kan kita kan nak jadi lebih baik daripada semalam, that kind of saying lah. So saya akan benchmarking dan saya akan perhatikan dua perkara. Apa dia? Iaitu proses yang dia buat. Because berjaya ni adalah satu proses. So saya akan cuba analisa proses yang dia buat sehinggakan dia boleh hasilkan kejayaan dan saya cuba imitate. Saya akan tiru proses yang sama. Kalau saya tak dapat result yang sama pun, insya-Allah dengan izin Allah resultnya lebih kurang sama. Boleh faham? Because why? Ingat tuan-tuan puan, because kejayaan ni bukan benda magic. Tiba-tiba gedebuk dia berjaya, tak ada. Dia telah melalui satu proses. So what do we need to do is that kita lihat dan cuba kaji proses yang sama. Alright? Kaji prosesnya dan kita buatlah satu. Yang kedua tuan-tuan puan, apa yang saya akan tengok iaitu prinsip. Apa prinsip kehidupan yang dia pegang? So prinsip ini menjadi tiang utama memegang proses. Boleh faham? Proses semua orang tahu pun tuan-tuan puan. Kalau tanya tuan-tuan puan ni, insya-Allah semua tahu pun bagaimana nak berjaya. Apa nak buat pun semua tahu. Bagaimana nak buat pun semua tahu. Itu satu proses kan. Contohlah kalau kata dalam bidang saya perundingan tanah tu, nak berjaya buat komisen, apa nak kena buat? Yang pertama kena buat branding, kena naikkan iklan, dapat listing, naik iklan, lepas tu closing, viewing dan sebagainya. So there's nothing magical pun kat situ. Prosesnya dah tahu. Tapi kenapa tak boleh nak buat? Because why? Tiang-tiang prinsip tak ada. So that's where saya perlu kaji apa prinsip orang ni sehinggakan dia boleh berjaya sebegitu sekali. So prinsip ni lah yang menjadi contoh. Saya bagi contoh lah. Contoh prinsip-prinsip yang kita tengok kan. Jangan mudah putus asa. Bila kita buat sesuatu tu kita bukan gagal, kita belajar kan. When we do something is either we win or we learn. Ini prinsip. So bila dia buat tu, dia tak rasa pada mata orang biasa nampak dia gagal. Tapi pada dia tak, aku belajar sesuatu daripada apa yang telah aku lakukan ni. Faham tak kan? So, nice lah. I like this prinsip. So prinsip ini yang kita nak terapkan dalam kita punya kehidupan supaya kita pun boleh buat kejayaan yang kita impikan. Alright. So tuan-tuan puan, let's go. So Warren Buffett ni tuan-tuan puan, dia
pada 30 Ogos 2019 dia telah berumur 89 tahun. Just imagine tuan-tuan, seorang individu yang dah berusia 89 tahun. Kalau ikutkan satu umur yang menjadi dambaan kita lah. Kan satu umur yang panjang yang Allah bagi izin peluang untuk banyak melakukan kebaikan kan pada umur 89 tahun. Okey, dekat sini last kali saya nak kongsikan apa 6 prinsip Warren Buffett ni. 6 prinsip kehidupan yang menjadikan beliau salah seorang yang terkaya dalam dunia. Bukan cerita terkaya dekat US, cerita pasal terkaya dalam dunia. So he's a billionaire in the world kan. Alright. So sekarang ni okay, yang pertama. This is interesting. Yang pertama ni saya harap semua okey lah, semua setuju Yang pertama dia kata apa tau prinsip dia? Iaitu marry the right person. Kahwini orang yang betul. So tuan-tuan puan semua setuju ke dengan saya tuan-tuan puan? Yang berkahwin dengan orang yang betul ni penting untuk mencipta kejayaan. Kalau setuju tuan-tuan puan sila tekan nombor 3 tuan-tuan puan. Dia bukan 3 tu maksud lain 3 Okay, siapa setuju kan? Iaitu kita kalau nak berjaya dalam hidup kita perlu berkahwin dengan orang yang betul. Okay, baik. So dia ceritakanlah kenapa penting orang yang betul ni. So dia bercerita pasal wife dia kan. So wife dia ni bernama Susan tau. So Susan ni dia punya semangatnya memberi kepada Warren Buffett. Kan semangat setiap hari untuk Warren Buffett sentiasa jangan putus asa, sentiasa positif, sentiasa tenang bila dalam kegagalan. Ini dia ceritalah dalam prinsip ni. So dia kata yang menjadi pemangkin, yang jadi pelonjak kepada dia tenang untuk buat investment, tak ada kelang kabut dekat rumah, selalu bercakap penuh harmoni, baik-baik. Dan salah satu sikap yang ada dekat Susan ni adalah Susan ni seorang yang dermawan tau. Dia suka memberi. Kalau kita dalam bahasa orang Islam, dia suka bersedekah. So oleh kerana Susan punya semangat memberi itu, even Warren Buffett pun menjadi seorang yang sangat dermawan. Dan kita lihat pun ramai-ramai ikon yang legendary dunia kan, malahan dekat Malaysia ataupun dunia, kebanyakan mereka mempunyai prinsip yang sama, iaitu semangat memberi itu tinggi. Alright? So dengan Susan ni adalah di samping dia lah yang menjadi kekuatannya setiap hari untuk dia berfikir dengan tenang, untuk menjadi dia punya main fan club. Dia kata dalam word tu, iaitu dia punya penyokong utama kejayaan dia. Anything, come on. Macam tu lah kan. So bila saya tengok pada simulation prinsip ini pun, saya lihat yelah betul lah kan. Macam kita sebagai businessman, kita ada business partners kan. Business partner kita yang paling hebat, yang paling kita akan bercakap dengan, yang paling mendengar rintihan kita, yang paling menunaikan segala impian kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu business partner kita yang pertama. Jadi kita jadi tenang. Because why? Business partner kita ni takkan tinggalkan kita walau dalam apa keadaan sekalipun. Yang pertama. Yang kedua, kita perlukan business. Itu tak dapat dinafikan lah business partner yang pertama kan. So business partner kita yang kedua adalah orang yang paling dekat dalam kehidupan kita. Siapa dia? Iaitu wife kita. So dekat situlah pentingnya kan. So saya terfikir juga betul juga penting Warren Buffett punya prinsip ni kan. Yelah kalau dalam keadaan kita, contohlah contoh macam kami businessman yang perunding tanah sebagainya kan. Hari Sabtu Ahad kami kena keluar, kena pergi tengok rumah lah, jumpa orang, jumpa klien. Kena pula kalau saya nak keluar rumah tu kan, isteri katalah kan, isteri saya kata, alah bang keluar-keluar viewing tu belum tentu close. Alamak kita dalam kereta macam kena petir lah. Kan? Sedih tuan-tuan dalam bawa kereta tu. Alah, macam mana saya nak confirm kalau close kan, kalau saya tak usaha abang kan. So kita jadi macam emotionally disrupted. Jadi macam alah tak best lah macam ni kalau tak faham kerja abang kan. Abang tak kan? So bila wife faham, dekat rumah settle, tak adalah kejap-kejap call, bang tolong bang, ni apa berak. Contohlah balik cepat bang. Yang ni muntah, tak ada. Kita balik-balik rumah tenang, alhamdulillah. You see, that's where the sense of feel good kita berada dalam keadaan yang tenang. Right? Bila tenang insya-Allah banyak benda kita boleh capai. Right? Okay, yang pertama marry the right person. Alright? Yang kedua tuan-tuan, apa yang prinsip yang kedua adalah invest in yourself. Sentiasa labur dalam diri sendiri sebelum mula melabur di platform luar. Ini dia punya pepatah lah. Apa maksudnya dekat sini? Iaitu sentiasa fokus untuk upgrade diri. Pergi attend kelas-kelas yang heavyweight.
Saya suka guna bahasa begitu. Maksudnya kelas-kelas yang padu. Yang coach-coach ni adalah orang yang terbukti resultnya. Tuan-tuan puan-puan, kita tak perlu bimbang nak belajar dengan siapa-siapa pun. Orang muda ke, orang tua ke, orang bangsa lain ke, agama lain ke, tidak risau. Yang penting kita nak belajar dengan siapa? Orang yang ada result. Dia ada result, kita belajar dengan dia. Walaupun dia muda. Janganlah orang tu ada result, dia berjaya. Kita pun jebek aja kan daripada ujung. Alah, kau nasib baik lah kata. Jangan. Dia telah buat satu proses yang ada kejayaan, yang ada hasil. So what do? We go and learn from him. Macam itulah. So dia kata kat sini, dia ada banyak kelas-kelas yang telah turning point dalam hidup dia. Dia pergi, even Warren Buffett nak berada di mana dia berada hari ni, di mana dia berada sekarang, dia telah pergi dan attend heavyweight courses. Itu word dia guna kan. Kursus-kursus yang heavy, kursus-kursus yang berbentuk minda, betul-betul meletakkan mindset yang betul nak jadi hebat. Antara pepatah yang dia suka guna kan, kapal terbang yang besar, tuan-tuan biasa naik tak? Etihad, Qatar Airways, apa nama ni, Emirates dan sebagainya ni, these are all orang kata apa, big jumbo aeroplane kan. Dia tidak boleh mendarat di landasan yang kecil, tak boleh. Kapal terbang besar tak boleh mendarat di atas landasan yang kecil. Boleh faham tak maksudnya? Because why? Kapal terbang besar ni memerlukan dia punya runway yang panjang. Barulah dia boleh mendarat dengan betul. Apa maksud simulation dekat sini? Iaitu tuan-tuan puan-puan, kita tidak boleh mendarat satu kejayaan yang besar di atas minda kita yang kecil. Kalau cara berfikir kita tu kecil, nak mendarat kejayaan yang besar, kejayaan tu tak boleh nak mendarat di atas minda kita lapangan yang kecil. Faham tak kan? Saya bila baca ni kata, ya Allah Akbar. Faham tak? Dia jadi macam, betul lah kan, aku kena ubah landasan minda aku, barulah kejayaan-kejayaan besar yang aku impikan boleh mendarat kata. Cara berfikir dengan orang yang kita bergaul, banyak benda lah yang berkait rapat dengan landasan berfikir itu. Antara kursus yang Warren Buffett suka pergi, dia ceritakan, iaitu kursus komunikasi. Because why? Orang berjaya ni banyak berkait rapat dengan communicate dengan orang. Cara susun ayat, tonasi, lenggok badan lah, macam mana nak buat satu negotiation, macam mana nak buat deal. Faham tak kan? So Warren Buffett suka pergi invest kursus-kursus yang begitu. Dia improve communication dia. Because why? Kejayaan dalam bisnes banyak berkait dengan communication dengan orang sekeliling. Alright? Okay, yang ketiga apa dia? Yang kedua tuan-tuan. Okay, beres. Thank you Awatif. Okay, siapa rajin tolong tulis tu, sonok lah kan. Okay, yang ketiga apa dia? Associate yourself with high grade people. Associate yourself. Kalau associate ni apa dia tuan-tuan dalam bahasa Melayu? Yang sesuai, saya terfikir juga semalam, macam mana saya nak terangkan associate yourself with high grade people. Associate ni apa? Sekutukan. Kalau dalam bahasa Melayu apa tuan-tuan? Tolong bantu saya sikit. Associate yourself with high grade people. Maksudnya apa? Sentiasa berdampingan. Sedap sikit bunyi kan? Sentiasa berdampingan dengan orang yang high grade people. Maksudnya orang-orang yang berjaya. See, because why? Orang berjaya ni dia ada set of mindset, lepas tu dia ada set of skill, dia ada set of communication yang kita sentiasa nak dengar. Itu kata dia lah bagaimana yang dia banyak. Antara orang yang menjadi rakan karibnya iaitu Charlie Munger. Charlie Munger. Macam mana nak sebut tu kan dalam bahasa kita kan? Charlie Munger. Charlie Munger ni billionaire sebelum dia. So dia sentiasa berdampingan dengan orang seperti ini. So menjadikan cara Charlie Munger. Dia ceritalah satu peringkat orang tak boleh bezakan Charlie Munger dengan Warren Buffett. Because why? Warren Buffett cara bercakap, cara dia communicate, cara duduk, cara dia senyum pun dah lebih kurang macam Charlie Munger dah. Mangga dan sebagainya kan. Alright, so sama juga tuan-tuan, kita penting kenapa circle ni very very important. Circle sekeliling kita kan. Kenapa kita perlu berdamping dalam circle yang betul. Kalau kita contohlah bukan kata salah pun, kata dalam keadaan kita kan pergi office, circle kita tu seharian dah dengan orang office, malam sambung minum dengan orang office juga. Sabtu Ahad contohlah, Sabtu Ahad pergi lepak, jom ajak geng office juga. So itulah kehidupan circle kita. Bukan kata salah pun, bahagia, alhamdulillah semua okey. Namun circle ni dia ada maturity point. Boleh faham maksud saya tuan-tuan? Circle ni dia akan sampai satu peringkat dia masak. Masak maksudnya apa? Semua ilmu pengalaman dalam circle tu kita dah dapat dah. Saling dapat dan mendapatilah. Dia dah dapat ilmu kita dah dapat ilmu dia, pengalaman dia kita dah dapat. So dia akan sampai maturity point. So dia dah bina satu kejayaan di satu point itu.
So kalau kita nak kejayaan yang baru, kejayaan yang lagi heavyweight, kejayaan yang lebih tinggi, so tak nak kita kena upgrade circle kita. Tak nak kita kena, kalau kita berada dalam kumpulan, contoh saya pernah attend satu kursus ni tuan-tuan. Very nice kursus. So muallim tu, tuan guru tu pun, speaker tu pun katalah, dia pun tengok saya kan, Tuan Herman, saya boleh jangka berapa pendapatan Tuan Herman sebulan. Saya dalam hati kata, dia tahu ke saya buat bisnes apa semua? Saya kata, macam mana tuan tahu? Oh, senang aja tuan. Senang aja. Saya perlu cari 5 ke 10 orang paling rapat dalam hidup tuan. Orang yang tuan berurusan dengan, orang yang hari-hari tuan berjumpa dengan. Faham tak kan? Saya pun fikir balik 5-10 orang. Saya pun tulislah perlahan-lahan 5-10 orang di sekeliling saya. Saya pun anggarkan pendapatan mereka. Saya pun buat benchmarking yang pendapatan saya. Iyalah. Lebih kurang samalah pendapatan kita itu. Boleh sense tak tuan-tuan puan-puan? Dalam live ni boleh sense tak maksud saya tu kan? So dia macam oh, right. Okay, fair enough. So sebab itu tuan, penting tuan kena bergaul dengan orang yang, contoh kalau tuan sekarang ni berpendapatan, just for example, berpendapatan 50,000 sebulan, tuan dah sampai level maturity point dah. So nak tuan-tuan, tuan dah kena mula bergaul dengan orang yang 100,000 sebulan. Baru faham cara dia berfikir, cara dia berproses, prinsip mereka dan sebagainya. Right, interesting. Alright, okay, beres. Okey, yang ketiga apa dia? Associate, libatkan, bab kata Puan Nurul Ain ni, libatkan diri kita dengan orang yang hebat-hebat lah, yang kata apa, high grade. Yang keempat apa dia? Sikit lagi teman-teman iaitu work for people you respect. Ni cerita pasal kalau kita nak idolkan seorang, bekerjalah dengan dia. Macam itulah. Because why? Warren Buffett cerita, Benjamin Graham adalah salah seorang yang idol dalam kehidupan dia, yang mana dia adalah orang yang kedua hebat selepas ayah Warren Buffett sendirilah. So dia usahakan juga semenjak kecil lagi, dia kata dia nak bekerja dengan Benjamin Graham ni macam mana pun. So at the end of the day, dia dapatlah bekerja dengan Benjamin Graham, dan sambil dia bekerja tu, and he learn a lot of on investment. Right. Yang kelima, iaitu ignore the noise. Yang kelima apa dia? Abaikan bunyi-bunyi bising ni. Tapi ni berkait rapat dengan saham lah. Jangan dengar emosi, jangan dengar berita-berita palsu. Kita fokus dengan strategi kita, dengan tactical kita, dengan value investment kita, kita proceed. Itu yang kelima lah So dia berkait rapat bagi saya juga. Kalau nak berjaya tu kita kena ignore juga. Nice. Kita kena jadi, ada satu contoh cerita tu kan, apa dia? Iaitu katak pekak. Pernah dengar tak tuan-tuan? Katak pekak. Last cerita satu cerita lah last sebelum kita mula bekerja. So cerita katak pekak ni, apa dia kisah dia? Iaitu ada dalam satu balang. Dalam satu balang tu, so ada banyak katak. So ada satu katak ni naik, lompat, pap jatuh. Yang ni naik, lompat, pap jatuh kan. Sambil dia orang tengah cuba untuk melompat naik tu, nak keluar daripada balang tu, katak-katak lain pun bising. Wow, tak boleh. Kau tak boleh lepas lah. Balang tu tinggi lah. Kau takkan berjaya lah. Kita orang dah cuba. Kau memang tak boleh. Aku kenal lah kau macam mana. Macam tu lah kan. Wow dalam balang tu kan. Tiba-tiba tuan-tuan naik satu katak ni tau. Pelepek. Dia lompat lepas. Sambil katak-katak lain bising dan mengutuk dia dan mengatakan yang usaha dia takkan berjaya. So kenapa katak ni boleh lepas pula? Bila dikaji balik, tengok katak tu apa dia? Katak tu pekak rupanya. Apa tak kan? So dia betul-betul tak dengar apa orang nak kata ke, siapa yang nak kutuk ke, siapa yang pandang rendah, belittle dia dan sebagainya. Dia tak peduli. Dia usaha juga. So very nice teman-teman. And lastly is that Warren Buffett, prinsip yang keenam, dia kata success is not measured by money. Kejayaan bukan diukur daripada keuangan kita. Bukan. Ini pendapat dia lah. Because why? Dia berada dalam dunia orang kaya. Dia kata berapa ramai orang kaya yang aku perhatikan. Orang yang kaya, super kaya, yang ada semua whatever a man can wish for dalam dunia ni, tapi tak bahagia. Yang bunuh diri malahan kan. Ada kan kita tengok, menyaksikan orang yang ada berpuluh-puluh juta tapi tak bahagia, dia sampai peringkat dia bunuh diri. Dia kata kenapa? Because why? Dia tak dapat capai ultimate kebahagiaan. So pada Warren Buffett, apakah ultimate kebahagiaan? Okey, apabila kita hidup, ni last tuan-tuan prinsip dia. Kenapa dia katakan kejayaan tidak dimeasure dengan kewangan? Okey, dia kata apabila kita hidup tu, kita berada di sekeliling orang yang sama-sama kita saling membahagiakan.
Maksudnya kita bangun setiap hari tu dengan seronok. Katalah kalau kita contohkan dalam perspektif kecil kan. Kita seronok tengok anak-anak bangun sama-sama mandi ke, kita bergurau sikit apa semua, dengan wife pun kita seronok kan, pagi-pagi sama-sama breakfast, pergi kerja pula berada dalam keliling kawan-kawan yang baik-baik, tak adalah kutuk-kutuk, tak adalah duduk belakang dekat kafe duk kutuk kita tak sampai lagi, contoh kan. So kan, lepas tu kena pula dalam keadaan kawan-kawan dekat luar, kita jumpa pun seronok-seronok, semua baik-baik. Itu definition utama ultimate kebahagiaan bagi Warren Buffett. Okay, so dengan itu Alhamdulillah tuan-tuan puan, itulah 6 prinsip Warren Buffett yang kita boleh sharekan pada pagi ini. Alhamdulillah dekat 30 minit juga. Okey lah, cukup lah 15 ke 30 minit setiap pagi kan. Something lah yang boleh membantu sama-sama lah tuan-tuan puan. Ni pasal saya ada peluang baca something dan saya nak sharekan pada tuan-tuan puan. So saya nak cuba ambil peluang sebanyak mungkin yang saya ada untuk sentiasa sebarkan kebaikan. Okey, baik, Alhamdulillah. Okey, saya nak tengok ada soalan ke ni Tuan Adib Azrian. Okey, program ini live di platform apa selain YouTube? Selain di YouTube dekat ni lah, dekat Airman Type, Aizat Zainal. Macam ni saya guna StreamYard, dia boleh live di beberapa tempat. Yang utamanya dekat dua lah, Airman Type Profile dan juga Airman Type Page. Sambil tu saya nak tanya tuan-tuan puan semua belajar sesuatu tak hari ni, pagi ni. Saya doakan semoga tuan-tuan puan belajar sesuatu. Kalau tuan-tuan puan belajar sesuatu dan telah terinspirasi dan telah menjadikan tuan-tuan puan orang yang lebih baik daripada semalam, tolong tulis nombor 6. Kenapa 6? Because hari ni kita belajar 6 prinsip Warren Buffett. Alright? Tolong tulis nombor 6 tuan-tuan puan. Okay? Alright, Amiruddin dah kahwin dengan orang yang betul. Okay? Tahniah Kak Ida. Kak Ida ada ke tengok sekali ni? Alright, Tuan Aiman ni punya kacak memang makin bertambah. Apa ni? Tuan Mualim Azlan Alamin. Okay. Tuan, saya ada soalan sikit hari tu nak tanya tapi tak sempat nak masuk live tuan. Alhamdulillah hari kebesaran tuan macam ni. Ayah saya ada tanah di Janda Baik. Okey. Tuan Adib Azrian, berkenaan dengan soalan hartanah dan sebagainya, tolong PM saya. Nanti insya-Allah saya boleh jawab dengan lebih baik lah. Pagi ni lebih kepada santai-santai je. Sambil-sambil kita sebelum nak start kerja, sebelum masuk meeting dan sebagainya kan. So kita dengarkanlah sedikit sharing. Itu je lah. Alright, Puan Zura masih. Salam Tuan. Saya suka cara penyampaian Tuan. Alamak, thank you very much Puan Zura. Sambil-sambil je pun Puan Zura. Ni kan kita dekat tempat kerja dah ni. Kita berada dekat saya punya office ni. Dekat dalam rumah saya. So dengan itu, saya nak mula bekerja jugalah. Macam tuan-tuan puan semua. So bertebaranlah kita di atas muka bumi Allah ni. Untuk mengusahakan sebarang kebaikan dan rezeki yang kita dambakan. InsyaAllah. Alright. So everybody, please look after yourself. Please take care. InsyaAllah kita sambung untuk besok pula. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care.